Ini orang yang hanya faham teori akidah secara akal semata-mata. Dia tidak lanjutkan lagi dalam perjalanan hati itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sendiri yang banyak stres, banyak tertekan. Dia ada ilmu akidah tetapi dia sendiri dalam keadaan masalah, psiko dia ada masalah. Sebab akidah ini bukan sekadar tahu tentang akidah, tapi menghayatinya. Jangan biarkan ia menjadi sempit dan kaku, tidak bergerak dan dinamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a, wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanan muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik was'amil abdanana fi ta'atik. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin musliman yang dirahmati Allah SWT, syukur kita pada malam ini dijumpakan lagi di dalam majlis pengajian secara fizikal setelah beberapa bulan terhenti. Paling akhir, tak silap saya, bulan 9, bulan September yang paling akhir. Masya Allah, hampir setengah tahun juga. Diklap hampir setengah tahun juga kita terhenti. Baik, insyaAllah hari ini kita sambung lagi pengajian kitab Allah Syariat dan Hakikat karangan Walid Al-Malik hafizahullah. Mari kita bacakan kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau dan juga para awliya Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tak silap yang saya tanda di sini muka surat 43. Ada yang bertanda Tauhid martabat i'tiqadi. Ya. Tiga. Sini kita dah bincang 38 pengajian. 43 kan? Okey. Baik.
Pada malam ini kita akan bincangkan berkenaan dengan martabat tauhid. Martabat tauhid. Tauhid ini pada asalnya adalah pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang berada dalam jiwa kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid daripada perkataan ahad dan juga wahid. Wahid maksudnya satu, ahad maksudnya esa. Tauhid adalah proses untuk jiwa kita mendapatkan keyakinan yang mantap dan jitu dalam perihal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Proses tauhid itu sebenarnya berlaku dalam jiwa kita. Bukan berlaku pada zat Allah, kerana zat Allah sudah pun memang esa, maha tunggal. Jadi kita mengesakan Allah itu, proses itu berlaku dalam jiwa kita, dalam kalbu kita, dalam hati kita. Dan tauhid pada asalnya adalah ilmu akidah juga dinamakan sebagai ilmu tauhid. Kerana kemuncak kepada akidah itu adalah bagaimana kita benar-benar menjadi hamba yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Imam Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan ruh kepada makrifat itu adalah tauhid. Ruh kepada makrifatullah adalah terletak kepada tauhid itu sendiri, hakikat tauhid. Apa itu makrifat? Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tulang belakang ataupun ruh kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, segala intipatinya itu terletak pada tauhid. Bagaimana kita memanai tauhid dalam diri kita. Dan asalnya ilmu tauhid ini adalah fardu ain. Ilmu tauhid kadang-kadang dipanggil sebagai ilmu akidah. Ada ulama panggil ilmu usuluddin. Dan kemudian perbincangan yang terperinci daripadanya dipanggil sebagai ilmu kalam. Lanjutan secara terperinci daripada akidah dipanggil sebagai ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini dia perincian lah, lanjutan perincian yang lebih mendalam terhadap ilmu akidah. Namun ilmu akidah ini, nama lainnya juga ilmu tauhid, dia adalah fardu ain yang kita belajar secara wajib. Ke atas setiap individu mukmin wajib belajar ilmu tauhid, ilmu akidah ini. Dia bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ni, kalau sebilangan daripada masyarakat dah belajar akidah, dah cukup dah untuk masyarakat setempat itu, terlepas dosa. Itu fardu kifayah. Tetapi ilmu tauhid atau ilmu akidah ini bukan fardu kifayah, fardu ain. Orang lelaki, orang perempuan, orang kaya, orang miskin, raja, rakyat jelata, bos, majikan, anak kuli, orang bawahan, orang tua, orang muda, wajib. Setiap individu. Dia tak boleh wakilkan seorang. Ini saya wakilkan anak saya lah belajar ilmu akidah. Saya tua dah. Tua dah, tak rak dah. Tak rak. Wakilkan anak saya lah ngaji akidah. Tak boleh wakil-wakil. Sebab bila dah kata wajib ni, dia tak kira tua ke, tak kira muda, tak kira kaya, tak kira miskin. Semua, setiap individu, itu namanya fardu ain. Bukan fardu kifayah. Macam orang lelaki sembahyang Jumaat, fardu ain atau fardu kifayah? Solat Jumaat ke atas individu lelaki, fardu ain atau fardu kifayah? Ya, fardu ain, ain.
Dia tak boleh tengok, orang kampung semua dah solat dah, cukup lah tu, dah lebih 40 orang. Ni kita bicara luar PKP lah ya. Luar PKP. Kalau time PKP ni kalau dah terhad 40, itulah. Ini luar PKP. Dah cukup 40 orang tu dah lah, padah dah tu. Banyak mana nak? Tak boleh. Bila kata solat Jumaat fardu ain ke atas setiap lelaki, maka setiap lelaki tu kena datang. Dia tak boleh wakilkan jiran dia, tak boleh orang belakang dia wakilkan, tak boleh. Begitulah ilmu akidah, ilmu tauhid. Dia tak boleh wakil-wakil setiap individu. Dan fardu ain, setiap ilmu yang menjadi fardu ain dalam agama kita ada 3. Ada 3. Selain daripada 3 ini bukan fardu ain. Maksudnya 3 ilmu ni nak tak nak semua yang mengucap syahadah dia wajib belajar 3 perkara ini. 3 perkara inilah ilmu yang akan membantu dia di alam barzakh, ketika bangkit daripada mahsyar, ketika menghadap Allah, ketika di neraca mizan, ketika lintas titian sirat. Semua yang membantu dia adalah 3 ilmu ni. Selain daripada 3 ilmu ni, dia membantu, tetapi membantu secara sampingan. Kalau yang 3 ni tak lepas, yang lain pun tak boleh jadi pembantu juga. 3 ni yang kena bereskan dalam hidup kita. Yang pertama ilmu tauhid tadi, atau dipanggil sebagai ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh berkaitan dengan hukum hakam Islam. Dan ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Setiap ketiga-tiga ilmu ini ada kadar minimum yang wajib kita pelajari, yang nak kata untuk kita bereskan yang fardu ain tu. Dia ada kadar minimum yang patut kita ketahui. Tapi kadar yang minimum itu sebenarnya asas kepada kita. Memang sepatutnya memang dah lepas lah, kena daripada segi fardu ain dah lepas. Tapi seorang mukmin hendaklah jangan memadai pada sekadar yang minimum yang patut dia lepas daripada apa yang dia patut ketahui daripada ketiga-tiga ilmu tersebut. Kerana sepanjang kehidupan kita, kita kena tambahkan kefahaman kita, ilmu kita di dalam ilmu-ilmu fardu ain. Semakin kita mengharungi kehidupan kita, fasa-fasa kehidupan kita semakin meningkat dewasa, semakin meningkat tua, semakin banyak bidang yang kita ceburi. Ilmu fardu ain hendaklah ditambahkan daripada masa ke semasa. Kita jangan hanya berpada dengan takut yang lama sahaja. Bahkan setiap ilmu fardu kifayah yang kita belajar, ilmu fardu kifayah ni ada berkaitan dengan agama, ada berkaitan dengan dunia. Kena sebut ilmu fardu kifayah yang cukup sebahagian dah mempelajarinya. Dia merangkumi ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, qiraat, hafalan Quran, hafiz. Sebahagian dah hafal, alhamdulillah. Kemudian ilmu sirah. Ini adalah ilmu-ilmu agama. Kemudian ilmu-ilmu keduniaan yang fardu kifayah seperti kejuruteraan, perubatan, kedoktoran, seni bina. Ini adalah berkaitan dengan ilmu keduniaan yang fardu kifayah. Maka semakin seseorang itu semakin jauh dalam ilmu fardu kifayah ni, hendaklah seiring dengan penambahan fardu ain. Jangan bertambah fardu kifayah tetapi tidak bertambah fardu ain. Apa yang berlaku pada zaman ini ialah apabila seseorang menganggap bahawa ilmu fardu ain ini untuk budak-budak sekolah rendah, ini untuk budak-budak tadika, ini untuk anak-anak saya belajar kafah. Apa itu kafah? Kelas agama ke kelas asas? Kelas asas fardu ain. Kafah, kelas asas fardu ain. Dulu waktu saya sekolah menengah, zaman saya tu masih ada lagi kafah. Dalam sekolah menengah pun ada subjek kafah.
Tapi jangan kita menganggap bahawa kafar ni hanya untuk budak-budak, pelajar-pelajar sekolah rendah. Saya dah lepas dah. Saya dah belajar dah dulu fardu ain. Sebenarnya tak mencukupi. Fardu ain ni pertamanya kita kena belajar dan belajar untuk mantapkan lagi. Ya, kita dah belajar dahulu. Tapi kalau kita tanya balik wujud kidam baqa, maka kita pun goyang. Apa dalil kidam? Apa dalil akli dan nakli bagi baqa? Apa dalil akli dan nakli bagi mukhalafatul hawadis? Apa dalil akli dan nakli bagi qiyamuhu ta'ala binafsi? Kita boleh goyang. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Apa beza kaunuhu qadiran dengan qudrah? Apa beza kaunuhu aliman dengan ilmu? Itu kan semua ilmu. Jika tidak memperdalilkan ilmu tersebut, kita pun goyang. Ya. Lebih-lebih lagi kita hidup dalam zaman yang mencabar. Ilmu fardu ain memang kita kena mantap. Pertama, mantapkan apa yang menjadi asas. Dan kemudian kita tambahkan lagi. On top of basic tadi, kita tambahkan lagi. Supaya meningkat, kerohanian kita meningkat, penghayatan kita kepada agama meningkat. Sebab tu kalau kita belajar agama, macam ilmu akidah ni, nanti dia ada matan yang asas, Aqidatul Awam di Syekh Marzuki. Syekh Marzuk ada buat kitab nipis Aqidatul Awam. Nanti ada lebih tebal daripada itu. Katakan kitab Jawharatul Tauhid, Jawharatul Tauhid Imam Ibrahim Al-Laqani. Kemudian syarah kepada Jawharatul Tauhid Tuhfatul Murid oleh Imam Baijuri, tebal lagi nanti. Nanti kemudian Imam Jurjani dan juga ada imam-imam yang lain, ada berjilid-jilid lagi. Asalnya ilmu akidah tadi. Tapi apabila kita tingkatkan ilmu kita berkenaan ilmu akidah, rupanya ada peningkatan. Ada kitab yang asalnya nipis, kemudian sederhana, kemudian tebal lagi. Itu ilmu akidah. Begitu juga dengan ilmu fiqah, asalnya nipis, kemudian kita tambah lagi detail selagi perincian kita dalam hukum hakam perundangan. Kemudian tasawuf, Imam Ghazali kata, apabila kamu terjun dalam lautan tasawuf, kamu tidak akan jumpa dasarnya lagi. Dalam ilmu tasawuf, kamu tak jumpa lagi mana tebingnya, mana pinggirannya. Kamu akan tenggelam dan terus tenggelam, dan kamu memerlukan ilmu itu sepanjang hidup kamu. Asalnya fardu ain, tetapi yang fardu ain inilah sebenarnya pasak kehidupan kita untuk setiap fasa kehidupan kita, untuk setiap fasa umur kita, setiap fasa usia kita. Fardu ain lah yang menjadi pasak kita. Jadi amat silap jika kita menganggap ia sebagai untuk budak kecil belajar, dah cukup. Tak. Contohnya begini, malam ini kita belajar tentang tauhid dan martabat-martabat tauhid, yang asalnya adalah asas fardu ain. Tapi apabila kita mempelajari, rupanya ada sesuatu di sana yang rupanya kita kena tingkatkan lagi tauhid kita itu. Imam Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab yang Ihya Ulumuddin, tauhid ni ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Yang pertama tauhid orang munafik, yang kedua tauhid orang awam, yang ketiga tauhid orang khusus, yang keempat adalah tauhid siddiqin. Maksudnya tauhid, tapi ada perbezaan. Kenapa? Peningkatan daripada segi keyakinan dan penghayatan dalam jiwa kita terhadap hakikat tauhid itu. Maka sudah tentu kita tidak boleh berpada hanya dengan asas. Daripada masa ke semasa kita perlu tingkatkan kefahaman dan keyakinan dalam tauhid. Baik, malam ini yang pertama tauhid martabat i'tiqadi, tauhid secara akal. Ini permulaan. Kerana untuk kita faham tauhid, kita kena bereskan input-input secara teori pada akal kita. Kita kena faham
kepercayaan itu secara akademik, secara tekstual dan kontekstual, i'tiqadi, kepercayaan. Dengan melalui proses belajar ilmu, duduk dalam majlis, itu baru proses pertama tauhid. Belajar ilmu sifat 20, katakan belajar sifat 20, itu baru permulaan untuk install ilmu tauhid. Di sini musannif berbincangkan 4 martabat tauhid. Di sini musannif pengarang kita ini membicarakan 4 martabat tauhid. Baik, kita lihat yang pertama, tauhid pada martabat ini juga dipanggil dengan tauhid i'tiqadi. Ia adalah tauhid yakin yang mengesahkan iman. Tauhid ini untuk mengesahkan, yakni mensahihkan iman kita, yakni supaya iman kita itu jadi sah. Ya. Ada orang yang imannya terbatal, ataupun tak beriman langsung. Tetapi dengan tauhid pada peringkat pertama ini, dia mengesahkan iman. Maksudnya dia tahu perkara-perkara yang dia kena jaga supaya dia tidak terkeluar daripada lipatan iman. Dia tidak menuturkan kata-kata yang menyebabkan dia terkeluar daripada keimanan. Memahami ilmu yang benar amat penting kerana ia pintu pada kebenaran perjalanan makrifat seseorang. Namun jangan sekadar berhenti ilmu makrifat pada akal, kerana akal hanya menghimpun fakta tentang Allah tetapi tiada miliki zauq dan syuhud. Akal juga terbatas dalam memahami Allah, malah ia menjadi bingung untuk memahaminya. Ilmu tauhid ini juga dipanggil sebagai ilmu makrifat, kerana ilmu tauhid itu menjurus kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makna makrifat adalah pengenalan, recognition, pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimaksudkan dengan martabat i'tiqadi ini, tauhid i'tiqadi adalah yang kita belajar sifat 20 tu dalam Asy'ariyah. Dalam aliran Asy'ariyah, yang asas adalah pengajian sifat 20. Ya. Kalau sifat 20 pun kita masih belum hafal, bermakna kita ada problem. Ya. Kita ada problem. Baik, setelah kita belajar dan memahami sifat 20, kita dah benar-benar faham sifat 20 ni, dan setiap sifat apa lawannya. Sebab kita akan belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah, dan juga 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa 20? Kerana ada keterbalikan, ada lawan. Apa lawan pada wujud, apa lawan pada qidam, apa lawan pada baqa. Kita kena belajar juga sifat-sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Dan perbahasan di dalamnya kita kena faham dalil, kurang-kurangnya dalil akli. Yang paling wajib, dalil akli untuk setiap sifat. Dalil akli kepada wujud, kepada qidam, pada baqa. Dalil nakli, ya, itu sebagai tambahan untuk memantapkan. Dalil nakli ini dalil yang kita ambil daripada teks Quran ataupun hadis mutawatir. Hadis akli, ini berdasarkan akal saja sudah boleh membuktikan bahawa Allah itu wujud secara akal, secara qidam, sifat qidam, sifat baqa, secara akal saja boleh membuktikan, walaupun tanpa kita pergi kepada teks Quran. Ya. Namun jangan sekadar berhenti pada ilmu, pada perbahasan ilmu secara teori semata-mata. Ya, kerana tauhid ini, jika kita hanya sekadar belajar, hanya faham info sahaja, secara memahami input, secara akademik, memahami secara akademik semata-mata, dia masih kering lagi, dia masih belum hidup. Tauhid itu masih belum betul-betul hidup. Itu sebagai asas sahaja untuk nak mengekang akal kita
daripada memikirkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru nak mengekang supaya dia tak pergi kepada sifat yang tidak layak bagi Allah. Jika yang ini tidak beres, nanti dia kata Allah bertempat. Jika sifat yang ilmu yang asas ini tidak beres, dia tidak akan merasa segan silu untuk mengatakan Allah itu bertempat, Allah itu bermasa, Allah itu mengambil ruang, Allah itu tempatnya di atas. Dia tidak akan rasa segan silu kalau yang asas akidah ini tidak beres. Asas akidah ini kita mantapkan supaya dia jangan menerawang pergi untuk memikirkan serta membayangkan hal-hal dan juga sifat-sifat yang tidak layak bagi Rabb. Apabila sudah mengekang supaya tidak pergi, kemudian barulah kita dapat bina. Bila kita dapat kefahaman yang sahih tentang akidah, tentang tauhid, di situ asas untuk peningkatan rohani kita, berlaku peningkatan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia faham apa perjalanan hati menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tidak beres yang itu, akidah yang sahih, nanti dia menyebabkan perjalanan hati juga terkandas dalam menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan jiwanya tidak dapat tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat sampai kepada ma'rifatullah. Ya. Baik, setelah mendapat ilmu yang secara sahih itu pun kita tidak boleh berpada padanya. Bila sudah dapatkan ilmu daripada guru yang benar, guru yang sahih, daripada kefahaman yang sahih berkenaan dengan akidah yang bersanad, ya. Akidah ni kita kena tengok sanad. Akidah ni guru yang mengajar mesti ada sanad, ya. Sanad yang berantaian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, boleh jadi dia sekadar membaca-baca kitab, boleh jadi kefahaman dia silap. Sebab akidah ini adalah sesuatu kefahaman yang diwarisi daripada guru kepada guru. Jadi jika ini terputus di tengah-tengah, di situ dia akan boleh berada dalam kepincangan dalam memahami akidah yang sahih. Namun jangan terhenti pada sekadar teori. Kerana ada lagi yang perlu kita mendorokai daripada hati kita itu, iaitu penghayatan kepada tauhid itu, sehingga jiwa kita dapat merasai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bukan dia tahu, sekarang dapat rasa kewujudan Allah. Maka sudah tentu berbeza antara orang yang sekadar tahu dan orang yang dapat merasai. Dan apabila sudah merasai, jangan pula terhenti di situ. Tingkatkan lagi kerohaniannya sehingga menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keajaiban hati yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Imam Ghazali membincangkan dalam banyak kitabnya bahawa beliau telah mengembara kepada banyak negeri, menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari ilmu agama, dan beliau adalah seorang ulama yang hebat di dalam akidah, dalam fiqh dan juga dalam tasawuf. Beliau mengatakan akhirnya ilmu yang benar-benar yang dapat menyampaikan manusia kepada ma'rifatullah adalah ilmu tasawuf. Walaupun beliau sangat mementingkan ilmu akidah, tapi beliau mengatakan jangan terhenti di ilmu akidah, kerana itu sekadar teori. Beliau sebut ilmu akidah itu sebagai ilmu kalam. Jika kamu terhenti di situ, maka kamu sendiri akan tertipu daya, dan kamu sendiri akan kebingungan, tak dapat sampai kepada ma'rifatullah.
Kerana cara yang paling berkesan untuk sampai kepada ma'rifatullah setelah kamu mendapat ilmu akidah yang sahih adalah kamu tenggelam dalam ilmu tasawuf. Lepas tu saya sebutkan tadi ilmu tasawuf asalnya fardu ain kan? Fardu ain. Tapi untuk tenggelam di dalamnya dan kita perlukan kepadanya sampai penghujung usia kita. Kekuatan tasawuf kita perlukan sehingga hembusan nafas kita yang terakhir. Bagaimana kita dapat keluar daripada dunia ini dalam keadaan satu zarrah takabbur pun tidak ada dalam kalbu kita. Betapa besarnya peranan tasawuf. Mereka mencapai martabat tauhid ilmu namun masih terdinding dengan waham. Waham ini awan kabut, awan kabut dan hijab kalbi dalam pandangan mata hati. Dalam i'tiqad mereka yakin tiada kudrat yang lain melainkan Allah, namun mereka sering terhijab dan terlupa dalam kehidupan mereka sehingga tanpa disedari mereka merasa kudrat adalah hak mereka. Ini orang yang hanya faham teori akidah secara akal semata-mata. Dia tidak lanjutkan lagi dalam perjalanan hati itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sendiri yang banyak stres, banyak tertekan. Dia ada ilmu akidah tetapi dia sendiri dalam keadaan masalah psiko, dia ada masalah. Sebab akidah ini bukan sekadar tahu tentang akidah, tapi menghayatinya. Jangan biarkan ia menjadi sempit dan kaku, tidak bergerak dan dinamik. Dia kena dihidupkan dengan amalan tasawuf. Bahkan ilmu tauhid dan fiqh ianya menjadi hidup dan lebih bermakna dengan ilmu tasawuf. Mereka terlalai dengan Allah dalam penglihatan, pendengaran, percakapan, pergerakan, pernafasan, berfikir dan berkehendak. Seolah-olah segalanya adalah hak sifat mereka. Mereka mudah tergelincir pada golongan Qadariyah dan Mu'tazilah yang berpegang bahawa Allah memberi kuasa pada mereka dan Allah tiada hak lagi pada mereka dalam segala perbuatan, yakni sifat yang bercerai. Padahal dalam akidah ni akan mempelajari apa kegelinciran Mu'tazilah, apa kegelinciran Qadariyah. Tapi apabila berdepan dengan realiti semasa kehidupan dia, dia terlupa habis yang dia belajar. Kerana penghayatan tauhid ini dia adalah lanjutan daripada ilmu tasawuf tersebut. Seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin dia takabbur? Seorang benar-benar tauhid kepada Allah Taala, bagaimana dia boleh merasa angkuh dengan dirinya? Seorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, bagaimana dia boleh merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain, sama ada dengan mulutnya ataupun dengan hatinya atau fikirannya? Seorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, mana mungkin dia riak amalannya kepada manusia. Tauhid itu kan keesaan. Maka hakikat penglihatan kan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin dia pun inginkan penglihatan manusia terhadap dirinya, inginkan lagi kredit daripada faedah daripada pandangan manusia terhadap dirinya, jasanya, ibadahnya, amalannya, sumbangannya, pengorbanannya. Bukankah penglihatan Allah itu lebih hebat, lebih tajam daripada seluruh penglihatan makhluk? Bukankah penglihatan Allah itulah yang dapat memberi manfaat kepada manusia? Dan seluruh manusia, jika seluruh pandang kita dengan pandangan kehormatan, mereka tidak dapat bagi manfaat kepada kita. Mereka tak mampu untuk memberi apa-apa faedah kepada kita. Jika seluruh makhluk hormat pada kita sekalipun di dunia ini, mereka tidak dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita.
Maka zikir pada martabat ini adalah dengan memperbanyakkan zikir nafi dan isbat. Jadi bagaimana untuk nak meningkatkan ketauhidan tadi? Caranya adalah dengan beramal. Dan di sini diajarkan adalah penghayatan kepada kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah adalah amalan untuk orang yang baru nak bermula dalam perjalanan menuju Allah, dan ia adalah amalan orang yang sudah berada di kemuncak perjalanan menuju Allah. Dia tidak terlepas dengan fadilat, kelebihan daripada kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini diperlukan sebagai amalan untuk orang yang di permulaan, di pertengahan dan di akhir perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebaik-baik zikir. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini dibagi sebagai nafi dan isbat. Jadi pada peringkat pertama, untuk kita tingkatkan lagi ketauhidan itu adalah dengan kita memahami nafi dan isbat yang ada dalam la ilaha illallah. La ilaha itu dipanggil sebagai nafi, illallah dipanggil sebagai isbat. Apa itu nafi dan apa itu isbat? Nafi maksudnya menafikan, to negate, menafikan. Illallah isbat. Apa maksud isbat? Meyakinkan, memantapkan jiwa. Isbat, mensabitkan dengan jitu dalam jiwa kita. Jadi ada sesuatu yang kita tolak, ada sesuatu yang kita tanam, ada sesuatu yang kita reject, ada sesuatu yang kita pasak. Itu nafi dan isbat. Itu berlaku dalam la ilaha illallah. Ada azan isyak atau terus? Azan isyak. Kita berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada azan isyak.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir nafi dan isbat. Apa yang kita nafikan adalah kekuasaan makhluk, kekuasaan diri kita. Ya. Dan kita nafikan adanya Tuhan yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha itu nafi. Kita nafikan adanya zat yang seumpama Allah, yang memiliki sifat seperti Allah, perbuatan seperti Allah, kudrat seperti Allah, iradah seperti Allah. Itu maksud la ilaha. Ya. Yang sebenarnya memang tak ada. Ya, sebenarnya memang tidak ada yang seumpama Allah. Jadi yang dinafikan di situ sebenarnya dalam akidah bukan berhala, sebab berhala bukan memiliki sifat seperti Allah. Patung, berhala, makhluk yang disembah, dia tidak memiliki sifat seperti Allah, kan? Sebab itu Imam Ghazali mengatakan la ilaha menafikan adanya dia yang seperti Allah. La huwa illallah ataupun la huwa illahu, kata Imam Ghazali. Akhirnya nak nafikan adanya yang seumpama Allah, bukan nak nafikan berhala. Berhala tak masuk book pun di situ. Ini rasanya kita dah bincang dalam istighna, sifat istighna dan iftiqar. Jadi kita tak ulang di situ. Jadi kita ingin menghayati di sini zikir nafi dan isbat atau lainnya yang diijazahkan guru, yakni menafikan hak pada dirinya. Kita lihat tak ada hak pada diri kita. Tak ada apa-apa. Satu bulu roma pun bukan hak kita. Dia kena nafikan habis. Ini untuk permulaan. Segala perbuatan bukan milik kita. Perbuatan hanya milik Allah. Jadi ulama tasawuf, bila kita baca kitab-kitab mereka akan menegaskan permulaan orang yang berjalan dalam perjalanan rohani menuju Allah, dia kena tenggelam dulu dalam lautan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab alam ni alam kesan direct daripada perbuatan Allah. Alam ni kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia secara langsung dia lebih hampir kepada perbuatan Allah. Jadi di sebalik perbuatan Allah itu ada nama-nama Allah. Di sebalik nama-nama Allah itu ada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sebalik sifat-sifat itu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya dalam perjalanan makrifat, 4 perkara ini hendaklah dihadam betul-betul. Yang pertama perbuatan Allah, yang berikutnya adalah nama-nama Allah, yang berikutnya adalah sifat-sifat Allah, yang berikutnya adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut zat Allah, maksudnya diri Allah Subhanahu Wa Taala. Zat ni bahasa Arab, nak bagi tahu tentang diri yang wujud itu. Cuma bahasa Melayu kita ambil perkataan zat tu untuk nak bagi tahu benda yang wujud tapi tak nampak dengan mata kasar. Zat besi, zat protein, zat karbohidrat. Kita ambil pinjam bahasa Arab untuk nak memanai sesuatu yang wujud. Jadi walaupun tak nampak dengan mata kasar, benda tu wujud, tu panggil zat.
Kita makan ikan tak nampak protein, kita minum susu tak nampak kalsium, tapi zat tu ada dalam wujud, benda wujud. Zat Allah Ta'ala wujud walaupun mata kasar kita tak nampak. Dialah yang mengatur alam ini, dialah yang lebih dekat dengan kita, lebih hampir daripada diri kita kepada diri kita sendiri. Lebih hampir. Zikir ini nafi isbat, tiada hakku, hanya hak Allah. Selagi kita nampak satu belum Roma ni hak milik kita, kita masih belum lepas pun ke tauhid, martabat tauhid yang pertama, permulaan. Hatta bulu roma saya bukan milik saya, diri saya bukan milik saya, roh saya, nyawa saya, diri, percakapan saya bukan milik saya. Ini hak Allah. Jadi kita kena perhatikan apa yang Allah SWT perintahkan kita untuk guna hak Allah SWT. Kita ni pengguna saja. Hak Allah, segalanya itu milik Allah. Kalau guna cara yang salah, Allah akan persoal kita. Allah akan minta tanggungjawab daripada kita di hari akhirat. Allah akan hisab, Allah akan hitung. Macam mana kamu guna amanah aku? Sebab mata kita ni bukan milik kita, milik Allah. Mulut kita bukan milik kita, milik Allah. Allah Tuhan empunya segala-galanya. Seluruh alam ini, setiap zarah yang ada padanya milik Allah. Keangkuhan timbul bila kita rasa ada sesuatu yang menjadi milik kita. Jadi dalam hati kita, kita kena nafikan hak diri kita, ya. Nafikan kekuasaan kita, nafikan kehebatan kita, nafikan kepandaian kita, nafikan kecerdikan kita, nafikan kepintaran kita, nafikan kebolehan kita, nafikan kemahiran kita, nafikan kelicikan kita, nafikan kemerduan suara kita, nafikan segala skill. Segalanya itu milik Allah. Itu sepatutnya menjadi suasana hati kita. Rumah kita bukan milik kita, milik Allah. Kereta kita bukan milik kita, milik Allah. Anak-anak kita bukan milik kita, milik Allah. Isteri saya, suami saya bukan milik saya, milik Allah. Jadi dalam hati kita kena kembalikan segalanya kepada Tuhan yang punyanya. Ya, dalam geran tanah nama kita, ya dalam geran rumah nama kita, ya dalam geran kereta nama kita. Itu pemegang amanah. Nama kita di situ sebagai pemegang amanah. Pemilik sebenar adalah Allah. Pemilik hakiki adalah Allah. Dan Allah akan tanya setiap daripada nikmat, setiap sen nikmat yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita, daripada mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Umur juga ditanya tentang dua perkara. Satu, umur secara keseluruhan. Satu, setiap saat, setiap detik akan ditanya oleh Allah di hari akhirat. Dan kemudian umur muda. Kerana umur muda ni dia nikmat lebih, kerana manusia mempunyai tenaga yang lebih, mempunyai kekuatan, mempunyai daya upaya yang lebih Allah Ta'ala kurniakan berbanding orang tua. Di kaki manusia tidak akan berganjak daripada mahkamah ilahi di hari akhirat selagi akan ditanya dengan persoalan ini. Berkenaan dengan harta, daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Berkenaan dengan umur, bagaimana dia habiskan usia muda dia, dan kemudian bagaimana dia habiskan seluruh umur dia. Detik per detik, saat per saat. Sebab masa pun bukan milik kita, milik Allah. Allah sedang kurniakan kita melalui dimensi masa itu. Yang tanpa dimensi masa itu, kita tidak akan dapat wujud. Kerana hidup kita perlukan asbab untuk terus wujud. Kita perlukan 3D dan juga 4D. 3 dimensi adalah panjang, dalam dan juga dalam. Dimensi yang keempat adalah masa. Dimensi yang kelima adalah masa. Kerana masa juga mempunyai horizontal dan juga vertikal. Dimensi yang keenam juga masa. Ini semua bukan milik kita, milik Allah. Segala dimensi yang kita sedang hidup, ruang yang kita sedang menempatinya, bukan milik kita, milik Allah. Dan kita hanya
melintas sahaja dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan segalanya akan dihitung, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di situ. Mana ini dapat bincang pada martabat yang pertama. Ada 3 lagi martabat tauhid yang lebih tinggi daripada itu, walaupun ini fardu ain. Inilah yang saya sebutkan bahawa perkara yang menjadi fardu ain pun kita kena tingkatkan pada masa ke semasa. Semakin meningkat umur kita, semakin kita kena mantap fardu ain dan tambahkan lagi ilmu fardu ain, penghayatannya dan kefahaman mengenainya. Dengan itu akan terbina hubungan kita dengan lebih erat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dahulu buat masa ini. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.